Alhamdulillah alladzi ja'ala hadha baladan aminan mutma'inna sakha'an rakha'an wa sa'iral bilad muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Amma ba wa ya ikhwal muslimun ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahi wa rasulih faqad fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katalah dengan perkataan yang tepat dan benar dalam segala perkara, supaya ia memberi taufik dan menjayakan amalan-amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah berjaya mencapai kejayaan yang sebesar-besarnya. Di kesempatan yang penuh barakah ini, saya menyeru hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, agar sama-sama kita meningkatkan nilai takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa dan ketika, serta sentiasa meletakkan nilai iman dan takwa itu sebagai keutamaan di dalam kehidupan kita. Moga-moga dengan yang demikian ini kita memperolehi kebahagiaan dunia dan akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita amat bertuah kerana pada bulan ini kita merayakan dua peristiwa besar yang berlaku kepada umat Islam dan rakyat negara kita Malaysia. Pertama, iaitu kita meraihkan awal Muharram, iaitu 1442 Hijrah, dan juga kita telah menyambut hari kemerdekaan kali yang ke-63. Marilah sama-sama kita memahami makna dan matlamat sebenarnya kemerdekaan dan hijrah ini, agar sama-sama kita memperolehi kesan yang baik daripadanya. Hakikat sebuah kemerdekaan sebagaimana yang diukatkan oleh Rubai bin Amir ketika beliau bertemu dengan panglima Rom yang bernama Rustum. Nahnu qaum ibta'athana Allahu linukhrija lin-nas min ibadil ibad ila ibadatillah wa man yujrin al-ibyan illa adlin islam wa min dhiqin dunya illa sa'iril akhirah. Yang bermaksud, kami kaum yang datang untuk mengeluarkan manusia daripada menyembahnya akan makhluk yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada kezaliman agama-agama sesat kepada keadilan Islam, dan daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Kemerdekaan yang perlu kita ambil takrif yang besar demi untuk bangsa dan umat, untuk mendapatkan kemerdekaan daripada penjajah dalam berbagai bentuk. Semua ada jajahan daripada mental dan fizikal, lahir dan batin. Umat yang merdeka dapat berfikir dengan bebas dalam mencari kebaikan untuk diri bangsa dan kepentingan umat seluruhnya. Maka marilah sama-sama kita menitik berat tentang kemerdekaan dan hijrah, agar ia memberi makna yang besar kepada kehidupan kita. Bagaimana Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar daripada rumahnya dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu ditinggalnya Sayyidina Ali, seorang lagi sahabat Nabi SAW, untuk mengganti tempat tidur Nabi. Dalam perjalanan Nabi SAW yang dikelilingi oleh bala tentera Quraisy, lalu Nabi berjalan ke Gua Sur. Di sana Nabi telah bermalam dalam suasana yang cukup menakutkan, sehinggalah dinyatakan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Rasul Nabi SAW sebagai temannya ini. Dia berkata, "Ya Rasulullah,
sekiranya musuh datang ke pintu gua ini, nescaya kalau dia tunduk, dia nampaklah kita berdua. Maka Nabi SAW mengungkapkan dengan satu kata-kata bahawa kata-kata motivasi yang cukup berkesan kepada setiap manusia, iaitu beryakinlah kepada Allah dan berimanlah, sesungguhnya Allah akan pelihara orang yang beriman. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam Zabar juga memberikan pengertian kemerdekaan, iaitu berubah daripada kepercayaan jahir kepada kelemahan akal yang lemah akal dan ikhtiar kepada kepercayaan cerdik yang membebaskan fikiran. Daripada ajaran yang mematikan hati kepada ajaran yang menghidup dan menyuburkan jiwa. Daripada i'tiqad-i'tiqad yang serong dan terpesong kepada i'tiqad yang subur dan merdeka. Daripada kezaliman dan pemerintahan yang berdasarkan hawa nafsu kepada pemerintahan yang berdasarkan kebaikan. Daripada fikiran-fikiran yang memahankan kita dan menyekatkan kita daripada kemajuan kepada yang lebih maju. Inilah di antara kemerdekaan yang perlu letak dan jiwa setiap umat Islam. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kemerdekaan ini perlu wujud dalam setiap manusia untuk menghijrahkan diri kita dengan berkorbankan daripada diri kita dengan perasaan ego yang masing-masing, hasad, dengki, dendam, kesumat yang besaran dalam jiwa kita, sehinggalah kita sanggup menimbulkan rasa perpecahan di kalangan masyarakat. Inikah jiwa merdeka? Marilah sama-sama kita bertanya kepada diri kita, apakah kita telah berhijrah? Apakah kita telah menyambut kemerdekaan yang sebenarnya dalam diri kita, terutama sekali dalam kehidupan kita hari-harian, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dan jiwa yang masih lagi tertanam dengan penjajahan barat yang ditinggalkan oleh kunon-kunon yang menyesatkan jiwa manusia, yang tidak habis-habis difikirkan oleh Yahudi laknatullah, sentiasa berfikir bagaimana untuk merosakkan umat Islam. Sebab itulah kita perlulah bangkit daripada tempat tidur kita, daripada lena kita dengan diulip dengan mimpi-mimpi yang cukup mengasyikkan kita. Akhirnya kita lupa tentang penghijrahan Nabi SAW, dan akhirnya kita lupa dengan kemerdekaan yang sebenarnya yang disarankan, yang diletakkan sebagai umat yang merdeka itu sendiri. Umat yang merdeka yang keluar daripada penjajahan pemikiran kita, yang selama ini kebanyakan daripada kita meyakinkan bahawa Islam tidak akan mampu untuk memerintah. Bahkan umat Islam tidak mampu untuk memimpin. Umat Islam tidak mampu untuk membawa keamanan dan kejayaan dunia. Sesungguhnya dalam lipatan sejarah amat memberi kesan yang besar. Tidak ada satu pun sejarah dunia yang dijajah oleh kafir menyatakan bahawa mereka membawa keamanan dunia, mereka membawa kemajuan dunia, mereka membawa kehebatan dunia. Bahkan sehingga hari ini umat Islam di negara umat Islam bangkit, dan terus bangkit dengan kejayaan dan kecemerlangan dan kedamaian. Inilah di antara kemerdekaan yang perlu ada dalam jiwa umat Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita menyuburkan jiwa kita dengan hijrah ini, agar penghijrahan keluarga kita, rumah tangga kita ini berada di atas syariat Islam. Anak isteri menutup aurat yang sebenar-benarnya, bukan hanya sekadar menutup di atas, bahkan di bawah kita membukanya. Bahkan hari ini ramai di kalangan suami-suami yang tidak merdeka, yang membiarkan isteri melakukan maksiat dengan secara terbuka. Dan ada di kalangan ibu dan ayah membiarkan anak-anak mereka berada dalam kesuburan maksiat yang sentiasa meleluasa, akhirnya menyuburkan berbagai-bagai kerenah kepada masyarakat. Inilah di antara jiwa yang tidak merdeka. Dan juga begitulah kita sebagai pekerja yang tidak taat kepada pengurus-pengurus kita ataupun ketua-ketua jabatan, ataupun juga tidak walak kepada tugas-tugas yang telah diberikan dan amanah-amanah yang telah ditinggalkan kepada kita, bererti jiwa kita masih belum berada dalam suasana kemerdekaan. Marilah dengan kemerdekaan dan hijrah pada kali ini, walaupun kita berada dengan kongkongan COVID-19 ini, mudah-mudahan walaupun apa jua sekalipun, kita perlu ingat bahawa perhijrahan Nabi SAW dalam keadaan sukar, dalam keadaan berbagai-bagai rintangan yang dilalui oleh baginda Nabi SAW itu mengajar kita bagaimanakah proses penghijrahan dan kemerdekaan bukanlah semudahnya. Sebagaimana retitan satu peristiwa yang berlaku kepada Mak Kilau, yang kita seringkali dendangkan ia sebagai wira negara, wira perjuang. Bahkan ramai lagi pejuang-pejuang yang kita lupa. Bahkan kita perlu ingat bahawa di antaranya Datuk Berhaman dan juga Tuan Guru Ishak, ataupun banyak lagi di antara pejuang-pejuang kemerdekaan yang telah membawakan kemerdekaan negara kita, termasuklah Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Di antaranya, maka perlulah kita sedar
pengorbanan mereka juga memberi manfaat yang cukup besar, bukan hanya kepada bangsa, bahkan kepada agama dan negara kita sendiri. Sebab itulah, jangan ada di dalam jiwa kita hari ini sentiasa terikut-ikut dengan satu budaya untuk menyeratkan kembali pemerintahan Yahudi dan menyatakan bahawa kafir lebih baik daripada Islam. Yakinlah, walaupun mereka itu ataupun sebahagian daripadanya tidak beribadah, bahkan mereka itu Islam, bahkan tetap Muslim di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin di penghujung nyawanya mereka akan bertakwa kepada Allah dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah tentu mereka berada dalam suasana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza daripada orang kafir yang tidak boleh menjadi imam, tidak boleh mentalkimkan kita, tidak boleh membawa jenazah kita ke kubur untuk membaca doa kepada kita. Perlulah sedar bahawa setiap apa yang dinilaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepribadian Islam perlulah berada dalam jiwa kita, bukan hanya kemodengan ini ataupun menggunakan minda dan jiwa. Akhirnya kita hanyut dengan keadaan-keadaan yang boleh merosakkan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimun man salima al-muslimuna min lisanihi wa yahdihi wal muhajiru man hajara man nahallahu anhu. Yang bermaksud setiap muslim itu iaitu orang yang terpelihara orang lain daripada kejahatan lidah dan tangannya, dan seseorang yang berhijrah ialah seorang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, menyadari hakikat ini, langkah penting yang perlu kita ada dalam diri kita iaitu ilmu dan juga pemahaman Islam yang sebenarnya perlu ada diterapkan dalam masyarakat. Maka mari hari ini kita keluar daripada penjajahan pemikiran ideologi yang boleh merosakkan kita. Kata Syekh Yusuf Dr. Khadawi menyatakan, pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuk akal, hati, rohani, jasmani, akhlak, tingkah laku. Ia bertujuan untuk membentuk manusia bagi menghadapi masyarakat yang sering berhadapan dengan kebaikan dan kejahatan dan kemanisan dan kepahitan. Kita yakin umat Islam yang berilmu serta membangunkan rohani mereka dan tidak mungkin mudah terpengaruh dengan anasi jahat yang dislogankan oleh sekalian manusia. Mimbar hari ini menyahutkan satu seruan agar sama-samalah kita memperingatkan dan menanamkan dalam jiwa kita kemerdekaan dan hijrah bukan hanya sekadar slogan dan tema sahaja, tetapi ia perlu ada dalam jiwa kita dan letak dalam diri kita untuk membuat perubahan demi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita menunggu detik dan suasana kehidupan ini bagi kemerdekaan 63 dan juga hijrah yang telah berlaku, maka sudah tentulah akan meletakkan kehidupan kita ini akan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru dan berdakwah kepada kebajikan, mengajak orang Islam menyuruh berbuat baik dan melarang meninggalkan segala benda yang buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian orang-orang yang berjaya. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, menakhiri khutbah pada hari ini memang menyeru marilah sama-sama kita bertindak serta memberi kesan yang baik untuk diri kita dan ummah bagi mencemerlangkan dan mengambil usaha-usaha dan iktibar dari usaha kemerdekaan dan berlakunya peristiwa hijrah, agar kita sentiasa menyedari akan hakikat perpaduan dan keamanan itu adalah penting. Islam adalah asas kekuatan ummah. Merdekakanlah diri kita dan ahli keluarga kita dan masyarakat kita dan seterusnya negara, dan berhijrah daripada sistem kejahilan dan kepada Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'lamna in kuntum mu'minin. Yang bermaksud, dan janganlah kamu merasa lemah dalam memperjuangkan, mempertahankan dan menegakkan Islam, dan janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah menimpa kamu, padahal kamulah orang-orang yang tinggi dan mengatasi musuh jika kamu adalah orang-orang yang sungguh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum biminal ayati wazikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مقذر من الضلالة وجهالة إلى النور الحق وإمام المهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قريتنا ولهم الفضل على جميع أمة إلا يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وعلي عظيم واتقوه لعلكم تفلحون اتقوا الله من سماع الأول فضل والخبر وأنه أمان نهاكم عنه وزجر فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعلموا أن الله أمركم بالأمر العظيم وأمركم بالصلاة والسلام وعلى النبي الكريم فقال الله إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا اللهم اصلح أئمتنا وأولي أمورنا واسمح اللهم بعيننا يدك الموت بتوفيقك وجلالة الملك والمولانا الأمير الكريم والسلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدر الشاه أول وحده ذكر شرف الدين ابن وشرف الدين بدر الشاه ابن السلطان صلاح الدين أجمع أشرف الملكية اللهم وفقه للسداد واصلح بحمول بالعباد والبلاد يا جلة التقوى لهم خير الزاد إنك رؤوف رحيم جواد يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا واهمت علينا بالمهتديناتنا ذات الأنف الصالحين اللهم ارفع عنا بالبلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتنة ما ظهر منها وما بطن من ولدينا هذا خاطت ومن بلدان والمسلمين أمات إنك على كل شيء قدير اللهم إن أعوذ بك من والبراث والجنون والجزام ومن شيء أسقان يا أرحم الراحمين اللهم أعوذ بك من بلاء والفسد في الدنيا والمشرة في الآخرة اللهم نعوذ بك يا رحمن وما شئت علينا في البلاء يا الله kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit berbahaya khususnya COVID-19 ini. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat berjemaah sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا نعمته واذكروا واسألوا من فضله يؤتكم واذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة